Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 5 hari bulan 11 2021 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1443, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, seperti yang telah kita baca di awal surah Muqaddimah, Allah Ta'ala sebut tentang peperangan yang berlaku di Madinah, peperangan besar. Nama dia Ghazwatu Al-Ahzab ataupun Khandaq. Al-Ahzab ataupun Parik. Jadi oleh kerana surah ini surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah, mana selepas Nabi kita berhijrah, maka ciri-ciri surah ini mengandungi banyak hukum. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala sebut tentang larangan zihar. Larangan zihar. Kemudian ayat yang kelima, iaitu isu anak angkat. Anak angkat tidak boleh dibinkan kepada ayah angkat dia. Ayat yang keenam, kedudukan ummahatil mu'minin, isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna sebagai ibu kepada orang mukmin. Jadi kerana oleh status dia ibu pada orang mukmin, maka dia ada hukum yang tersendiri dari sudut status kedudukannya. Jadi para jemaah sekalian, oleh kerana hukum dia, setiap ayat itu ada hukum, kita terus kepada ayat dan kita pergi kepada perbincangan. Untuk menjimatkan masa dan mengambil masa yang secukupnya, insya-Allah. Ambil masa yang secukupnya. Takut tak cukup masa, rugi kita. Tak sempat habis ayat kita ni. Baik. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 902. Kita baca ayat dulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Balik kepada ayat kita, ayat yang keempat. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Diperintahkan demikian kerana, tengok ayat yang lepas lah, kerana apa, perintah dia apa tu. Ayat yang lepas kita telah bincang tentang Allah SWT peringatkan ke Nabi. Tuhan panggil Nabi dengan jawatan ya ayuhan Nabi. Kemudian Allah peringatkan Nabi mesti tegas dalam prinsip dan perjuangan. Jangan ikut puak-puak kafir dengan munafikin. Apa yang kamu nak ikut? Ikutlah wahyu yang Allah sampaikan kepadamu. Dan dalam menjalankan tugas ini, kamu akan dihalangi, kamu akan diperangi. Wa tawakkal ala Allah. Tawakkallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil, sebagai penjaga, pemelihara, pentadbir urusanmu. Baru mari ayat kita ni. Diperintahkan demikian kerana perintah supaya murnikan tauhid kepada Allah. Jangan duk fikir banyak benda. Tumpukan kepada satu tugas yang besar, iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Kerana Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang itu mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Mana hati kanan, hati kiri. Kalau kita nak buat apa-apa, kita pun fikir, khayal. Hati kanan kata okey, hati kiri kata tak okey. Pening kepala awak. Tengok nota di bawah dulu. 1431 nota. Yakni, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan dua hati bagi seorang manusia, maka demikianlah pula manusia itu hendaklah mempunyai satu tujuan dalam hidup. Maksud, matlamat, objektif kita biar jelas. Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Satu tujuan dalam hidupnya iaitu menyembah Allah yang Maha Esa dan menurut hukum syariatnya. Kerana tauhid dan syirik, iman dan kufur, taat dan maksiat tidak dapat berhimpun dalam hati yang satu, disebabkan tiap-tiap satunya berlawanan dengan yang lain. Jadi kita kena tahulah Allah sebut ni, ini ayat dipanggil ayat bandingan. Tuhan kata aku tak buat dua hati dalam manusia. Dua hati dalam tubuh manusia, maksudnya kita tak boleh fikir banyak-banyak. Tak boleh nak fikir banyak-banyak. Yang kita kena fikirnya satu ya. Apa ya? Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nama dia tauhid. Kadang-kadang jemaah ni tertanya-tanya, kita ni sebenarnya Ustaz belajar tauhid ke belajar akidah? Menarik juga soalan ni. Kita ni kena belajar tauhid, kau kena belajar akidah. Ada setengah ustaz dia kata kelas usuluddin. Apa pula tu? Tauhid, akidah, usuluddin. Kita kata tak bercanggah tu. Cuma nama lain. Nama lain dari sudut yang berbeza. Benda satu. Tauhid artinya ilmu yang kita belajar ni ilmu nak mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Apa dia akidah? Akidah itu maknanya simpulan. Suatu simpulan yang kukuh, yang mantap, yang terpasak dalam hati kita, kepercayaan kita adanya Allah. Adanya Allah Ta'ala. Yang esa, yang tunggal, yang tauhid. Dia akan bagi kait dia. Keyakinan yang jitu tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Habis kenapa dinamakan usuluddin? Maknanya asas agama. Sebab asas agama itu iman kepada Allah Azza wa Jalla itu. Rukun iman pun bermula dengan iman kepada Allah. Rukun Islam pun bermula kepada syahadah la ilaha illallah. Rupa-rupanya tiga ni tidak bercanggah. Kita kata abadan tidak bercanggah. Bahkan tiga tu satu tafsiran yang lengkap kepada satu perkara, iaitulah keimanan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla, tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah itu satu, keimanan kepada Allah Ta'ala, maka dia jadi apa? Maka dia jadi satu komponen.
Tauhid melalui akidah yang mantap, kemas, ikatan simpulan yang tak terbelah bagi, dan dia adalah merupakan suatu asas, tonggak, usul kepada agama. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan boleh jelas, kan? Maka dalam ayat ini Allah SWT larang daripada duduk kumpul dua-dua. Dalam hati dia ada tauhid, hati dia juga percaya kepada benda-benda khurafat, benda-benda takhayul, benda-benda dewa-dewa dan kepercayaan lain. Tak mungkin. Tidak solid itu. Hati dia yakin Allah Ta'ala yang maha mengetahui semua perkara gaib di bawah ilmu Allah, dia percaya juga kepada bomoh-bomoh. Kerana bomoh lah kita mensterikakan orang. Contohnya, ini satu benda yang berat. Itu dia panggil. Maka kata di para ulama, zakara subhanahu mathalan tawti'atan wa tamhidan. Allah Ta'ala sebut ni, cerita dua hati ni satu masal, bandingan. Bandingan sebagai suatu persiapan buka minda untuk perbincangan yang akan datang. Sebab dalam surah ini banyak hukum-hukum yang kita akan bincangkan. Hukum yang kita akan bincangkan supaya kamu buat persiapan. Kita nak masuk pada hukum ayat ini dia persiapan dia. Persiapan dari sudut ketahanan mental dan kekuatan jiwa. Jadi dalam ayat ini Allah kata apa? Wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruhun allati tuzahiruna minhunna ummahatikum. Dan Allah tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu zihar itu sebagai ibu kamu. Azwajukum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum, isteri yang diziharkan oleh suami. Hukum zihar ni ada di ayat lain yang panjang, tapi di sini orang panggil, Allah Ta'ala sebut larangan. Disebut tentang larangan. Tuhan kata apa? Dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu ziharkan itu sebagai ibu kamu. Dua. Hukum yang kedua. Yang tadi tauhid, yakni jangan zihar. Apa dia zihar? Ini pentingnya tuan-tuan, ada kitab pimpinan di tangan. Tengok nota 1432. Tuan Syekh penulis tafsir ni, dia telah jelaskan kepada kita. Alhamdulillah. Zihar ialah suatu cara tolak, cara perceraian yang dilakukan oleh kaum Arab jahiliah. Iaitu apabila seorang suami berkata kepada isterinya dengan perkataan yang bermaksud. Dia kata apa? Persetubuhanku denganmu adalah haram seperti persetubuhanku dengan ibuku. Itu dia panggil perkataan anti. Dalam bahasa Arab kata anti alayya ka zahri ummi. Belakangmu tu haram aku sentuh sebagaimana haram aku sentuh belakang mak. Sentuh di sini dengan makna melakukan hubungan seks. Kita gosok belakang mak kita cium, dia tak ada masalah sebagai ibu. Cium penghormatan, cium kasih sayang, tapi maksudnya anti alayya ka zahri ummi, haramnya aku sentuhmu sebagaimana haram aku sentuh ibu untuk hubungan seks. Itu dia panggil zihar. Zihar itu makna mari pada belakang. Zihar tu ambil daripada belakang. Ambil daripada kata-kata Arab anti alayya ka zahri ummi. Jadi puak-puak Arab ni jahiliyah dulu, bila nak cerai bini dia marah, dia guna perkataan ini. Perkataan zihar ini. Maka dengan serta-merta isterinya itu menjadi haram kepadanya selama-lamanya. Bagi menghapuskan adat jahiliyah yang karut ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa seseorang isteri yang diziharkan, walaupun mu kata 100 kali, mu ni macam mak aku, belakang mu ni macam adik-beradik aku, macam orang-orang yang mahram, yang haram kita nikah itu, tidak sekali-kali akan menjadi sebagai ibu sendiri. Dan apa yang didakwakan oleh kaum jahiliyah itu hanyalah rekaan mereka semata-mata kerana keadaan ibu adalah berlainan dari isteri.
Untuk maklumat para pelajar, hukum zihar ini ada diterangkan secara terperinci dalam surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat 1 hingga 4. Kalau tuan-tuan nak ambil penjelasan ayat ini, tengok kepada tafsir kita. Tafsir yang saya kata siapa-siapa saja tafsir. Dan alhamdulillah untuk maklumat para pelajar, ana dah tafsir di belakang. Di juzuk 30 khatam. Juzuk 29 khatam. Juzuk 28 khatam. Juzuk yang ke-27 alhamdulillah khatam. Maknanya kita mula dari Qul a'udzu birabbin nas naik sampai kepada surah Al-Hujurat. Itu sudah ada. Kemudian kita sambung dari belakang, dari depan pula sampailah ke suratul Ahzab pada pagi ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan semoga Allah Taala panjangkan umur kita, beri kesihatan kepada kita dapat khatamkan ayat Al-Quran ni paling tidak sekali lalu dalam hidup kita telah khatam belajar Al-Quran. Mungkin pelajar tak puas hati, dia tahu Ustaz kami masuk di tengah dah. Tak apa, rakaman ada. Gunalah medium yang ada ini untuk mencari ilmu Al-Quran dan tadabburan wa tafakkuran wa amalan. Itu yang pentingnya, tadabbur, tafakkur dan beramal dengan ilmu yang kita belajar ini, insya-Allah. Baik, selesailah kita masalah zihar. 2 hukum. Hukum yang ketiga, wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum, dan Allah juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Anak angkat bukan anak kita. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Mulutmu yang cakap tu, benda tak akan ubah hukum. Walaupun mu panggil anak angkatmu sebagai anak, boy, apa saja kita panggil, pergi tukar di pejabat pendaftaran negara, tukar bank kita, tak jadi anak kita. Jadi atas kertas, tapi tidak terjadi, tidak menjadi mengikut syariat. Baik para pelajar sekalian, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan ingatlah Allah menerangkan yang benar dan dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Baik, sebelum kita pergi ke anak angkat tadi, kita balik kepada tafsir Az-Zihar. Anak rasa anak-anak sudahkan selalu. Biasa kita baca terjemahan dulu, lepas tu kita naik mula. Jadi panjang. Kita terus ya. Kata di para ulama, apa dia maksud ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Ta'ala tak jadi bagi seorang manusia tu ada 2 hati. Apa dia maksud ayat ni? Satu analogi apa yang Tuhan nak masalkan kepada kita? Artinya Allah Ta'ala tak jadikan 2 perkara dalam satu hati. Tak ada tauhid campur dengan syirik. La. Ikhlas dengan munafik. Tidak ada. Sama ada kamu ambil lorong tauhid, ketepikan syirik. Kita ambil lorong ikhlas beriman, jauhkan munafik. Na'udzubillah. Itu maksud tak ada 2 hati dalam satu orang. Jadi ada setengah orang disalah guna ayat ni. Oh, kalau macam tu abang tak boleh kahwin lagi seorang lagi. Sebab apa? Nanti fikir sana fikir sini. Itu lain. Ini masalah pegangan. Masalah pegangan, kepercayaan, tak boleh. Tuhan ada ya. Tuhan lain boleh juga. La. Dalam masalah kehidupan kita boleh fikir 4. Seorang suami dia boleh fikir sampai 4 rumah, bukan 2 rumah. Itu tak ada masalah tu. Jangan salah guna ayat ni pula. Oh, patutlah. La. Sebab benda tu boleh di-share. Ada benda yang boleh kongsi, ada benda yang tak boleh kongsi. Benda akidah, la, tidak ada kongsi. Dalam masalah ikhlas, tak boleh kongsi. Sama ada ikhlas atau riak. Dia mesti berkontra. Baik. Isu yang kedua,
la zaujiyatan wala umumah fil mar'ah. Seorang perempuan dia tak boleh isteri, tak boleh jadi ibu. Kalau dia ibu lah. Tak boleh nak jadikan dia isteri. Kalau sudah jadi isteri, kenapa panggil ibu? Ini masyarakat kita ni panggil ibu kepada bini. Apa cerita? Bu, ya bapa, ini bapa engkau ke bapa mak engkau ni? La. Panggil abang, panggil adik. Panggil ayang, panggil darling. Tak apa. Jangan panggil mak, panggil ayah. La. Ni ramai kita ni. Termasuklah ustazah pun. Abah, panggil abah ke abang dia. Kenapa kau panggil abah dengan dia? La. Yang ketiga, wala bunuwat wa di'watan fi rajulin. Tak mungkin anak orang jadi anak kita. Tak mungkin anak orang anak kita. Maka makna ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kama lam yara fi hikmah, Allah Ta'ala sudah tahu hikmah dia tak boleh seorang manusia tu ada dua hati. Ada dua hati. Jadi dia kena buat salah satu daripada duanya. Sama ada tauhid, alhamdulillah. Ataupun syirik, na'udzubillah. Itu maksud tak boleh jadi dua hati dalam satu manusia. Dia ada benda yang tak boleh nak dikongsikan. Baiklah. Ayat yang kedua tadi Allah Ta'ala sebut tentang tak boleh zihar. Zihar tu orang ala jahiliyah menggunakan perkataan ini untuk menceraikan isteri. Nak cerai isteri dia kata anti, tulis ni para pelajar. Lafaz asal dia punya perkataan nak jadi zihar. Anti alayya ka zahri ummi. Haram aku sentuhmu, belakangmu tu. Sebagaimana haramnya aku naik atas belakang mak aku. Untuk hubungan suami isteri. Masa kita duk galah atas mak, dah tak ada ukur kecil-kecil tu dah tak ada tidak masalah, jangan salah faham. Maka Allah kata, makmu, ibu kamu siapa dia? Ibu kamu iaitulah apa ni dalam surah Al-Mujadilah. Tuhan kata, alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang yang ziharkan isteri dia, isteri itu bukan makmu. Inna ummahatuhum illa in ummahatuhum illa allai waladnahum. Tengok buka Quran dalam surah Al-Mujadilah. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Makmu orang yang melahirkanmu, itu baru ibu kamu. Tak usah duduk panggil lah, tak usah duduk tukar-tukar dia punya istilah. Baik. Maknanya ummuka man waladatka. Ibu kamu iaitulah orang yang melahirkan kamu. Kamu dia menjadi wanita yang paling agung dalam hidup kamu. Dari sudut kehormatannya, dari sudut penghormatannya. Dia ada dua. Penghormatan dan kehormatan. Penghormatan. Mana kita kena hormat dan haram. Kita derhaka, haram buat yang tak baik pada ibu. Wa zaujatuka ahallun nisa ilaik. Isterimu manusia yang paling halal bagi kamu. Semua benda. Nisa'ukum harsul lakum. Isteri kamu itu bahan, dia panggil harsun, ladang bagi kamu. Mungkin masuklah pintu mana pun yang betul di tempat dia. Jangan pergi tempat yang dilarang. Dia ada juga kawasan larangan. Jadi bagaimana kita nak bandingkan dua perkara yang tidak boleh. Baik, isu yang ketiga, isu anak angkat. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Anak angkat tak jadi anak. Jadi kata di ulama Al-Qurtubi rahimahullah kata, ajma'a ahlu tafsir ala anna hadha nazala fi Zaid bin Harithah. Sepakat ijma' ulama tafsir kata ayat ini turun kepada Zaid bin Harithah. Pada peringkat awalnya telah dinamakan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Muhammad. Bila turun ayat Quran ini, tidak boleh lagi, tidak boleh apa? Tidak boleh lagi panggil nama Zaid bin Muhammad. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Zalikum ai kata-kata kamu tadi. Dakwaan mengaku anak kepada anak orang lain. Anak orang lain apa? Mengaku bapa pada orang lain. Semua itu qaulun batilun.
suatu perkataan yang batil, taqulunahu fahas la haqiqata fil wujud. Kata-kata dengan mulut kamu saja bukan satu hakikat di alam nyata, tak ada. Alam nyatanya tak ada hakikat. Wallahu yaqulul haqq. Allah SWT menerangkan yang benar. Wa huwa yahdis sabil, dan dialah yang memberi yang memimpin kamu ke jalan yang benar. Jadi Allah Ta'ala bercakap benar, kata-kata dia benar, bertepatan dengan zahir dan batinnya. Di antaranya Allah Ta'ala sebut arahan panggil anak ni kepada ayah dia, jangan panggil kepada orang lain. Siapa dia nisbahkan diri dia kepada bapa lain, maka orang itu telah membawa pembohongan dalam hidup dia. Bohong, siang malam bohong. Kesian kita tengok setengah-setengah orang ni dia ambil anak orang, dia letak bin dia. Ada, dia anggap orang ni anggap mak dia, ini anggap ayah dia. Ada yang beritahu, ada tak beritahu. Ada yang tak tahu pun. Tahu-tahu hari mati je. Bila hari mati, jangan duduk cium lah ayah tu. Jangan cium lah ayah tu. Kenapa tak boleh cium? Engkau bukan anak dia, engkau anak angkat. Hari mati baru tahu. Masya Allah. Ada setengah budak perempuan ni, hari dia kahwin baru dia tahu. Kenapa bin lain saya? Saya bin ni, bin Muhammad. Tiba-tiba kenapa bin letak binti Dolah? Dolah tu ayahmu tu, yang baju putih tu ayahmu tu. Dia ni ayah angkat. Baru tahu malam nikah. Ada setengah orang ni, dia tak tahu langsung. Dia berpakat dengan Pak Imam. Ayah dia yang ori bagi wakil pada imam. Tak ada apalah. Akad nikah pun dia tak tahu. Kita kata Masya Allah, sampai begitu kau sanggup memutuskan silaturahim, keturunan seorang hamba Allah Azza wa Jalla, ini dosa besar. Baik, tengok ayat yang kelima. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Oleh itu panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa mereka sendiri. Jangan tukar. Jangan tukar. Binkan kepada ayah dia sendiri. Jangan ditukar-tukar. Tengok nota di bawah tu. Nota 1433, dalam zaman jahiliyah dan juga zaman permulaan Islam, anak angkat dianggap menjadi anak sendiri. Anak angkat dikira anak sendiri. Bagi menghapuskan adat kebiasaan ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa anak angkat tidak boleh menjadi sama sekali anak sendiri. Tak boleh. Serta dikuatkan penegasan ini dengan kisah yang diterangkan pada ayat 36 dan ayat 37 nanti. Jadi kita tengok ayat 36, ayat 37 nanti, apa yang Allah ceritakan kepada kita, para jemaah sekalian. Tuan-tuan tengok, iaitulah ayat kisah wa ma kana mu'minin. Ayat yang cerita tentang Zaid. Zaid setelah bercerai dengan isteri dia Zainab, maka Allah Taala kawinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak membatalkan adat jahiliyah. Yang mengatakan anak itu anak, menantu angkat menantu. La. Tunggu di sana nanti, insya-Allah kita akan huraikan. Allah kata apa? Dalam ayat ini Tuhan bagi penegasan bahawa ud'uuhum li'abaihim. Panggil anak itu dengan nama ayah dia. Itulah cara yang baik. Wa huwa aqsatu 'indallah. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Macam mana tak adil? Pergi panggil anak orang pada biar orang lain. Tengok nota di bawah. Setelah diterangkan bahawa anak-anak angkat itu tidaklah sama seperti anak-anak sendiri, yang bermakna mereka tidak mempunyai sebarang hak dalam mewarisi harta. Dengar ni, pakcik-pakcik, makcik yang ada anak angkat, atau kita sendiri sebagai anak angkat. Anak angkat tidak berhak mempunyai mewarisi harta pusaka dan lain-lain, seperti yang didapati oleh anak-anak sendiri.
Maka dengan ini Allah Ta'ala perintahkan supaya anak-anak angkat itu dibinkan kepada bapa mereka sendiri, bukan kepada bapa angkatnya. Itulah cara yang seadil-adilnya, yang diredai oleh Allah. Dan dengan itu juga pembentukan keluarga dapat diatur menurut keadaan yang sebenar dan akan terhindar dari sebarang kekacauan. Kata di para ulama, ayat ini berhubung dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Zaid berasal dari salah satu dari kaum Arab. Dengar ni, kronologi sejarah, kenapa Zaid jadi hamba. Semasa kecil, ia telah ditawan dan dijual sebagai hamba, lalu dibeli oleh Sayyidah Khadijah. Cerita pendek ni, cerita panjang dia kena ambil, kemudian Khadijah dapat, kemudian, dan bila dia berkahwin dengan Nabi SAW, Nabi minta dengan Khadijah, bagi akulah hamba ni, senang aku nak minta, nak jadi pembantu. Maka Sayyidah Khadijah berikan Zaid kepada Nabi SAW. Bila Nabi dibangkit jadi Rasul, maka Zaid telah memeluk Islam. Kan dalam sejarah mengatakan, orang yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah, Abu Bakar, bagi pihak laki-laki dewasa. Sayyidah Khadijah bagi pihak wanita. Ali, kanak-kanak. Zaid, hamba. Ini, 4 orang ni. Kita tak sesusun lah, yang 1, 2, 3 payah. Kita guna kategori lebih senang, harmoni. Zaid telah memeluk Islam, lalu dimerdekakan oleh Nabi SAW dan dijadikan anak angkat. Dia panggil Maula. Pada masa itu ia terkenal dengan nama Zaid bin Muhammad SAW. Tetapi setelah turun firman Allah Ta'ala ini, ia menerangkan hukum anak angkat, lalu ia dibinkan kepada bapaknya sendiri, Harithah. Semenjak itu ia dipanggil Zaid bin Harithah. Baik, andainya kita tak tahu siapa dia ayah dia, macam mana nak buat? Tak tahu, tak ingat dah. Budak ni ditawan, macam Zaid tu kena tawan. Ayah dia bukan hamba, dia ditawan oleh orang, kemudian dijual di Mekah. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui akan bapa-bapa mereka, tak jumpa cari dah, putus. Contohlah zaman kita hari ni. Kita dapat anak ni daripada hospital. Orang ni tak ada anak, atau anak tak ramai, dia daftar nama dia di pejabat kebajikan, dia nak anak. Bila ada ibu melahirkan anak tanpa bapa di hospital, maka orang kata, mari ambil anak ni. Kita nak bank ke apa? Nak bank ke ayah angkat, jangan. Itu anak orang. Dah lah ayah dia pun tak tahu siapa. Ayah dalam hutan nama dia. Orang Kelantan kata ayah dalam gerak. Pasal jenis buat kerja pelik gini. Na'udzubillah. Maka abangnya kita nak letak nama pada siapa? Maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula-maula kamu. Apa dia maula ni? Tengok nota di bawah. Iaitu kalau anak-anak angkat itu tidak diketahui nama bapaknya, maka adalah mereka dianggap sebagai saudara yang seagama atau maula. Maula itu makna hamba yang kita jaga. Biasanya seorang dari lain kaum yang masuk pada salah satu kaum Arab, ia menjadikan maula kepada orang-orang yang dari suku itu. Demikian juga seorang hamba yang telah dimerdekakan menjadi maula kepada orang yang dimerdekakan. Contohnya kita kata orang ni fulan al-Adawi, maula, walaan. Bukan keturunan, tapi dia merdeka oleh puak ni. Baik, kita sekarang ni anak angkat kita apa nak settle macam mana ni? Abu Anah belum jawab pun lagi. Jawab dianya, untuk undang-undang di Malaysia, pihak pendaftaran kata letak bin Abdullah. Habislah cerita kita. Abdullah mana? Hamba Allah Ta'ala yang buat budak ni. Siapa dia? Tanya mak dia. Mak dia tak tahu, TST dia panggil. Ataupun, na'udzubillah, budak ni tak tahu pun, dia dirogol. Na'udzubillah, kita minta berlindung. Maka tak tahu sungguh. Mak dia pun tak kenal. Dia mangsa rogol, tapi boleh anak. Itu di antara benda ajaib yang kita tengok. Orang berzina sekali ya, boleh anak.
Ada budak kena rogo sekali, boleh anak. Ada orang ni 5 tahun dah kahwin, halal, tayyiban, tak dapat anak. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Benda yang sama. Proses yang sama, tapi rezeki masing-masing. Budak ni kata, kenapa lah aku buat sekali dapat anak dah? Allah nak ingat kepada orang yang lain-lain. Mu jangan berani-berani nak cuba. Sekali pun boleh jadi. Ni dak ni. Berani dia punya. Baik. Maknanya kalau kita tak tahu bapak dia, tak tahu bin dia, apa yang kita nak buat, maka kita nisbahlah kepada dia, ni saudara kita, saudara adik-beradik kita, maula tak ada lah sekarang ni. Jadi kita bin kepada maula kita, Abdullah. Kita letak nama dia Muhammad, contohnya kita kata, nama dia apa dia? Nama apalah, letak nama Husain ke apa. Husain bin Abdullah. Siapa dia Abdullah? Ayah dia. Kesian lah Ustaz, nanti dia besar orang tahu bukan anak saya. Memang bukan anak awak pun. Apa yang awak nak mengakunya? Dah kita tak ada anak, terima tak ada anak. Sebagai alam realiti, alam kenyataan. Sabarlah nak kata apa. Ini kita jadi malu ke orang pula. Malu ke orang. Tapi undang-undang Islam kita langgar. Jangan tuan-tuan. Tengok ni. Allah kata apa? وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Dan kamu pula tidaklah dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Kita tak tahu undang-undang dulu, zaman jahiliyah dulu. Kita letak bin kepada kita. Tetapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Tapi kalau kita dah tahu dah maklumat haram, kena pergi tukar. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini melegakan para sahabat yang telah tersalah di awal Islam dulu, mengambil anak angkat, letak bin kepada bin dia. Kalau kamu tak tahu dia ni anak siapa, tak tahu, maka dia ni adik-adik kita dalam Islam. Wa muharrarukum, orang yang kamu merdekakan dia. Maka faqulu 'iwadan amma fatakum minan nasab, daripada kita nak buat keturunan tak boleh, kita kata dia akhi wa maulaya. Man hadha akhi, adik-beradik aku. Fiddin, adik-beradik dalam agama. Maula ya, mana hamba yang kita merdekakan dia. Bagi kita hari ni, akhi, anak aku, saudara aku, anak angkat yang aku bela dia. Habis cerita. Siapa dia? Anak angkat saya. Mengaku tuan, mengaku puan, tak usah duk malu. Malulah ustaz, orang tahu saya tak ada anak. Allahu Akbar. Allah sendiri sebut dalam Quran, yahabu liman yasha'u dzukur, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u dzukur, au yuzawwijuhum dzukran wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Tuhan bagi 3 manusia. Ada orang yang dia beri anak laki-laki, perempuan. Ada dia beri anak laki-laki. Ada yang aqim, mandul. Allah Ta'ala tetapkan, kita nak malu macam mana? Apa yang nak kita nak berasa malu? Ketetapan Allah Azza wa Jalla, jangan mudah-mudah. Maka Allah peringatkan di sini, Tuhan tak ambil salah apa yang kamu tersalah, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tapi kalau kamu sudah tahu, kamu langgar juga, orang itu bersalah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Ta'ala itu maha pengampun, kasih belas, mana masih ada ruang untuk kamu bertaubat. Baik, para pelajar sekalian, itu kita bagi kepada huraian ayat secara ringkasnya insya-Allah. Dalam sebuah hadis, ni tengok, walaisa alaikum junahun. Tidaklah diambil kira dosa kalau kamu tersalah. Kalau kamu tersalah, tidak dikira dosa. Yakni tengok nota di bawah ada. Yakni kalau anak-anak angkat itu tidak diketahui nama bapaknya, maka hendaklah mereka dianggap sebagai saudara kamu atau maula. Maula itu apa dia? Biasanya seorang dari lain kaum yang masuk pada salah satu kaum yang Arab, ia menjadi maula kepada orang-orang dari suku itu.
Demikian juga hamba yang telah dimerdekakan menjadi maula kepada orang dimerdekakan, dipanggil maula ni hamba yang dimerdekakan oleh kaum ni. Kabilah ni merdeka budak ni. Maka budak ni dipanggil nisbah kepada orang ni. Al-Juhani, mawalaan dia panggil. Itu istilah lah. Kalau tengok dia tulis walak tu mana bukan asal, bukan penduduk asal. Macam kita lah, orang lain mari kahwin sini, kampung ni, tapi dia orang negeri lain. Kita kata dia ni penduduk baru ni. Nama ni walaan. Tak ada walak sama ni. Anak nak buat contoh pun kekok takut salah faham. Baik para jemaah sekalian, Allah Ta'ala tegahkan ini, walaysa alaikum junahun fima akhta'tum. Allah tak ambil dosa kepada apa yang kamu tersalah. Sebagaimana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, Ibn Abbas kata, anzalallahu ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang akhir surah Al-Baqarah kan. Bila kita kata laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau ambil tindakan ke atas kami dengan sebab kami terlupa atau tersalah. Allah jawab, qad fa'altu. Aku dah gezek dah. Orang yang bersalah tidak diambil kira. Tapi kesalahan tu tengok list. Kalau kesalahan yang merosakkan, dia kena ganti. Macam kes orang bunuh orang. Tengok jenis. Kalau dia tidak niat membunuh, kita tak boleh balas bunuh dia. Tapi dia kena bayar pampasan diat. Dia ada negara sekular ni pula, pampasan dia tak ada pampasan apa. Anak-anak si mati mencari makan sendiri. Pembunuh bapak dia, walaupun tidaklah sabit boleh dikisas, makan free dalam penjara. Inilah undang-undang orang putih, undang-undang kafir yang dikatakan cukup human right, tapi tak ada right. Apa right? Sepatutnya bila dia orang ni bersalah, dia kena bayar pampasan dia kepada keluarga si mati. Kanak-kanak ni, anak yatim ni tak. Orang si mati kena cari makan sendiri. Penjahat-penjahat itu makan free dalam penjara. Inilah bezanya undang-undang. Ya. Baik. Hadis ini rawahu Muslim. Yang kedua hadis, Nabi kata rufi al-qalam tu kan. Diangkatnya pena, malaikat tak tulis kesalahan kepada orang, tidur sehingga dia jaga. Orang yang lupa, dan yang ketiga orang yang gila, na'udzubillah. Baik. Yang kedua, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ini bahaya sekali. Tetapi yang akan diambil kira, diambil salah itu apa yang kamu sengajakan. Ta'ammadat qulubukum. Tuan-tuan tandalah, saya baca hadis ini, mudah-mudahan menjadi satu kekuatan jiwa untuk orang yang sudah tersalah. Mengambil anak orang, letak bin dia, settlekan sebelum mati. Payah ustaz. Penjabat pendaftaran negara cakap tak cukup bukti dah. Dah mati tua habis dah orang lain. Saksi-saksi dah mati. Macam mana kita nak buat? Usahakan juga. Tengok dalam ayat ni. Dalam ayat ini, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kecuali apa yang kamu sengajakan. Hati kamu tersengaja. Hati kamu melakukannya. Memang kita pun nak buat. Bukan orang paksa maksudnya. Wa an Sa'd bin Abi Waqqasin wa Abi Bakrah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dua orang sahabat riwayat hadis ni. Dia kata apa? Kilahuma yaqul. Dua-duanya berkata, sami'athu udhunaya. Dua telinga aku mendengar. Wa wa'ahu qalbi. Hati aku memang memahami. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tengok, sahabat dua orang ini memberi penegasan, telinga aku dengar, hati aku sedar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manidda'a ila ghairi abi. Manidda'a ila ghairi abi. Siapa dia dakwa
nisbahkan diri dia kepada bukan ayah dia. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dia tahu orang tu bukan ayah dia. Fal jannatu alaihi haramun, maka syurga haram dia orang ni masuk syurga. Na'udzubillah. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Manakala hadis ini besar, ini termasuk dalam dosa besar. Nisbahkan diri kepada bukan ayah kita adalah dosa besar. Maka dengan itu para pelajar, para jemaah sekalian, usahakanlah selesaikan masalah anak angkat ini sebelum kamu mati. Sebelum kamu mati. Kalau sudah mati, dosa besar kita. Nanya kepada budak-budak ni. Hai, macam mana ni ustaz ni mau settle macam mana? Mati habis dah dia punya apa? Saksi-saksi ni. Saya tak tahu itu. Rujuk ke pejabat mufti dan rujuk ke pejabat pendaftaran negara macam mana nak selesaikan masalah. Saya baca apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa dia dakwa pada ayah dia bukan ayah dia, maka haram syurga bagi dia. Nauzubillah. Bukan haram total sebab dia orang beriman. Maknanya peringkat awal tu masalah. Kena bicara dulu, kena macam-macam perbicaraan dulu di akhirat nanti. Panjanglah ceritanya. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam juga berpesan dalam Hajjatul Wada', hadis yang panjang, hadis Jabir. Ketika Nabi berkhutbah di Arafah ketika menunaikan haji, Nabi juga sebut haram kita nisbahkan kepada anak angkat. Fa'alihi la'natullah. Siapa dia letak anak orang kepada bin dia, maka orang itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Maknanya, yang betulnya, hukumnya dosa besar. Usahalah macam mana pun, saya pun tak pandai. Untuk mendetailkan masalah ini, saya syorkan rujuk ke pejabat mufti negeri masing-masing dan rujuk pejabat pendaftaran negara. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Ta'ala masih lagi memberi buka ruang kepada kita kerana dia bersifat dengan keampunan. Allah Ta'ala bersifat dengan rahmat. Mana kesalahan yang kamu buat tadi, letak bin orang, anak orang pada awak sendiri pun nisbah dirimu pada orang lain, Allah Ta'ala buka lagi ruang keampunan, ruang rahmat. Boleh lagi kita bertaubat, betulkan balik channel yang tersilap. Allahu Akbar. Tamatlah para jemaah sekalian. Kita berpindah kepada hukum yang seterusnya dalam ayat ini. Tengok ayat yang ke-6. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minin wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Tengok terjemahan ayat. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. 1436, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak dihormati dan dikasihi serta dipatuhi perintahnya oleh orang-orang yang beriman lebih daripada diri dan kemahuan mereka sendiri. Kita nak macam ni, Nabi cakap macam ni, kena ikut Nabi. Tepikan nafsu kita. Tentang ini, Nabi SAW telah bersabda, Nabi kata apa dalam hadis yang sahih,
Kita pun selalu dah dengarkan hadis tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Anas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang itu sehingga aku dikasihi olehnya lebih daripada dirinya, ayah dia, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Selagi kita letak hak ni lebih dulu, Nabi kemudian, belum lagi sempurna. Dalam masalah ketaatan, dalam masalah kita taat, maka bermaknanya kalau berlaku di antara sunnah dengan tidak sunnah, utamakan sunnah. Yang tak tahu hari ni, yang sunnahnya tak besar, yang besarnya kita reka. Create satu cara nak sayang ke Nabi dengan replika. Replika itu bukan sunnah. Siapa dia suruh gosok barang-barang replika tu? Orang suruh ikut ajaran, bukan ikut replika Nabi. Baik. Mana jelas dalam ayat ini, ada lagi hadis panjang tentang Sayyidina Umar. Samalah, yang pentingnya Nabi SAW kata, tidak sempurna iman sehingga kita menyayangi Nabi SAW lebih daripada kita sendiri, diri kita, ayah kita, anak kita, lebih segala-galanya. Itu hak Nabi. Panjang dah tuan-tuan. Tengok dalam sejarah ceramah yang saya sampaikan tentang hukukul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi itu. Baik. Kita tengok apa lagi? Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi. Berapa orang isteri dia? Ada 11 orang semua. Adalah menjadi ibu kepada mereka. Apa dia makna ibu? Sebab itu isteri Nabi ni orang panggil Ummul Mukminin. Ummu al-Mukminin, ibu kepada orang mukmin. Tengok nota di bawah. Yakni isteri-isteri Nabi hendaklah dihormati sebagai ibu sendiri. Dari sudut haram berkahwin dengan dia. Dari sudut menghormati dia. Itu dia panggil macam imak sendiri. Kerana itu dah tiap-tiap seorang isteri Nabi diberi kehormatan dengan sebutan Ummul Mukminin, ibu orang yang beriman. Maknanya kita kena hormat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ibu, artinya fi hurmati nikahihim. Al-Wahidi kata, sepakat ulama tafsir kata, haram di sini haram kahwin dengan isteri Nabi selepas Nabi wafat. Sebab waktu Nabi wafat, ada isteri Nabi yang masih muda. Muda sangat-sangat. Jadi bimbang takut ada sahabat yang dah bercadang. Nabi tak ada, kami tolong gantilah. Kan? Kesian juga. Janda muda contohnya. Jangan siapa fikir Allah tutup pintu terus. Ibu kamu macam mana nak kahwin dengan dia? Ibu dari sudut tak boleh berkahwin. Fala yahilu li ahadit tazawuj bi wahidatin minhunna. Tidak boleh kahwin dengan dia sebagaimana tak boleh kahwin dengan mak sendiri. Dan wajib kita kena hormat. Kita kena hormat sebagai ibu kita, tapi tak boleh khalwat. Dia tak jadi mahram. Cuma haram dikahwin, dia bukan mahram. Mana kita kata, nak gimana tu? Mak kita kan? Biasa kita masuk aurat lah. Dari sudut auratnya, dari sudut lah. Hormat di sini, ibu di sini, ibu dari sudut perkawinan. Dari sudut penghormatan, bukan mahram. Kena jelas itu. Fi hurmati nikahihinna wa wujubi ta'zimihinna wa ikramihinna. Jelaslah kita kan. Baik, apa lagi ayat lain? Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Tengok ayat. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kita Allah daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin yang bukan kerabatnya. Apa dia cerita ni? Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu. Tengok nota di bawah panjang tuan-tuan. Dalam permulaan Islam, pada permulaan Islam,
tiap-tiap seorang dari orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah telah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang yang lain dari kaum Ansar. Orang Mekah dijadikan saudara dengan orang Madinah. Sebab orang Mekah ni mari tangan kosong, kata orang selas pinggan mari. Orang Madinah ada kebun, ada apa, ada rumah, menumpang. Sehingga setengahnya berhak mewarisi harta pusaka peninggalan saudaranya yang lain. Bagi memansuhkan perbuatan mewarisi yang tersebut, Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini bahawa yang berhak mewarisi hanyalah kaum kerabat sama sendiri saja. Sedang orang-orang yang tidak ada pertalian kerabat, maka mereka tidak berhak mewarisi kecuali jika hendak diberi kepadanya sesuatu dengan mana-mana jalan yang lain yang dibenarkan oleh agama, maka yang demikian itu dibolehkan. Allah kata apa? Kana dzalika fil kitabi mastura. Hukum yang demikian itu adalah tertulis dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, kita tahu dah. Ayat ini nak membatalkan undang-undang yang pertama. Apa dia yang pertama? Undang-undang Muhajir dengan Ansar bila dipersaudarakan sampai peringkat boleh pusaka harta kalau mati. Bila tu ayat Quran ini tak ada lah. Tidak lagi lah. Maknanya kembali semula kepada tapak asal, saudara-saudaralah. Tapi dalam bab pusaka tak boleh. Ayat ini tuan-tuan kena ingat, sekaligus menjawab persoalan yang berlega dalam kepala bapa angkat. Bapa angkat berlega sekarang ni. Sebagaimana kata di Ibnu Katsir, hadhihi nasikhatul lima kana qablaha. Jawab dah tadi kan? Kita dah jawab dah tadi. Ayat ini menasahkan hukum yang pertama dulu, boleh. Baik, yang saya nak kata tadi, untuk nak melegakan ibu bapa, bapa angkat. Sekarang ni anak angkat bukan anak kita. Kita kena betulkan channel yang salah, letak bank kita. Tak boleh tukar dah Ustaz. Tak boleh tukar dah. Pejabat Pendaftaran Negara kata tak boleh tukar. Baik, kamu pergi ke pejabat mana-mana, akuan bersumpah bahawa Muhammad bin saya ni bukan anak saya, dia adalah anak angkat. Bawa saksi, buat sumpah, biar anak-anak kita ni tahu mereka bukan penerima pusaka kita kalau mati esok. Jangan bawa ni nama bin saya anak dia, mana harta pusaka? No, tidak ada pusaka. Kalau ambil juga, dia rampas harta anak-anak si mati. Baik, andai kata si mati tak ada anak, dia merampas hak waris pusaka. Adik-beradik dia, anak saudara dia, makan harta orang berat tu. Ambil sejengkal harta orang berat ni, kita ambil berapa ni? 3 hektar. Macam mana? Allahu akbar. Kesianlah Ustaz, anak angkat saya tak dapat. La. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Dalam bab ni Allah kata buat baik boleh. Habis macam nak buat baik? Kita sayang kepada anak angkat, sayang, ambil harta ni hebah, bagi selalu dia. La ni bui, boleh. Tak apalah, oleh kerana abah pun tua dah, tak ada apa dah. Tak. Ayah pun tak larat dah. Ambillah aku hadiahlah kamu harta tanah sini, aku beri kamu. Rumah ni saya bagi awak. Bagi sungguh. Jangan bagi nama. Siapa dia bagi nama? Harta ni semata-mata bagi nama untuk nak lari pusaka, haram perbuatan itu. Dan budak anak angkat awak ambil harta pusaka orang apa lepas pada awak mati. Jangan main-main. Nanya dia. Makan harta pusaka orang. Allahu akbar. Berapa banyak dosa yang kita nak tanggung. Bapak dalam kubur menanggung dosa kerana tipu harta pusaka, buat lari nama, penerima juga berdosa kerana ambil harta orang. Habis hebah bagi total. Ni aku beri kamu. Ni dak ni. Aku beri nama ya dah. Rumah sewa ni mak nak guna lagi. Harta ni aku lah. Kalau bagi sungguh. Kalau budak tu baik nak bagi sewa untuk kita, cerita lain. Satu lagi bahaya Ustaz. Apa yang bahayanya? Nanti saya bagi nama dia lari pula. Ini satu kes.
banyak juga isu yang masa ni yang kita terima lah. Kalau tuan-tuan duduk di pejabat pusaka, duduk di pejabat amanah raya, duduk di pejabat harta hebah ni, banyak lagi cerita. Yang saya dengar pun letih dah. Dia kata kalau kita bagi nama awal-awal, nanti budak ni lari. Oh, maknanya kalau dia lari tu, dia tak sayang ke ayah angkat dia lah tu. Dia sayang ke harta ayah angkat. Tak ikhlas. Habis, macam mana kita nak mengikat dia supaya tak lari? Jawabnya dalam Islam ni ada satu kaedah, dia panggil wasiat. Tulis wasiat. Kita boleh wasiat harta kita 1/3 daripada harta. Jadi 1/3 daripada harta, contohnya Pak Cik ni tinggal harta 3 juta. 1 juta, tulis wasiat siap-siap untuk anak angkat aku yang 3 orang ni. Membagilah 1 juta, bolehlah 300 apa? 350,000 lebih seorang. Boleh. Tak payah bagi ikut pesaka lah. Laki-laki ambil 2, perempuan ambil seorang, ambil satu lah, bagi sama. Ambil. 1 juta ni bagi 3 orang ni, anak angkat. Tulis wasiat siap-siap. Itu dibenarkan. Yang lain 2/3 lagi, bagilah kepada waris yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan ikut kepala otak awak. Jangan. Adik-beradik aku tak peduli pun atas dunia dulu. Apa nak buat? Kita yang bersalah, mungkin kita yang kelahi dengan dia orang. Tapi harta pusaka tu masih lagi menjadi milik dia lepas kita mati. Aku tak sibui. Aku tak sibui mana Tuhan bagi. Masya Allah. Ini ya. Kita jangan duk main emosi sangat. Dunia ni kecil. Perbicaraan di akhirat dahsyat. Baiklah tuan-tuan puan-puan. Tamaklah kita. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Keluarga yang hubungi silaturahim itulah yang patut berhak menerima harta pusaka. Baiklah. Agak panjang sikit ayat kita ni. Sebab format dalam tafsir ni dia buat macam ni. Saya ikut dia. Payah kalau kita nak bagi-bagi. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham insya-Allah. Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid. Yang pertama, tulislah. Faedah yang pertama, firman Allah Ta'ala, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Tengok ayat kita. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang beriman daripada diri mereka sendiri. Ayat ini meletakkan wajib bukan sunat. Kita letakkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta pada diri kita sendiri. Hadis ni apa dia? Wajib kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita cinta kepada diri kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, dalil ayat yang sama juga. Dalil ala amman lam yakunir rasul aula bihi min nafsi. Siapa dia tidak letak Nabi lebih utama daripada diri dia sendiri, maka orang itu tidak sempurna keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berdasarkan 2 perkara. Aulawiyah ni. Kok utama Nabi 2 perkara. Yang pertama, kita kena sayang ke Nabi lebih daripada kita sendiri. Yang kedua, an yakuna libdi hukmun ala nafsi aslan. Kita yang satu sayang. Yang kedua, kita kena taat. Sayang saja tak boleh, kena taat. Tu kena besar. Taat tu kena ada. Oh, aku sayang ke Nabi. Habis apa? Semua benda kita logo capar belakang rumah kita dah. Logo lambang kereta pergi tukar daripada Toyota jadi lambang capar. Tapi waktu sunnah Nabi dibawa tak beramal. Apa jadi? Lah. Cinta mesti akur kepada keputusan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru betul. Yang ketiga. Tengok di akhir ayat Allah kata wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Allah kata apa tadi? Akhir ayat. Tengok ayat 6 tu. An-nabiyyu ala bimin. Ayat masih lagi ayat yang pertanyaan keempat. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil.
Dan ingatlah Allah menerangkan yang benar dan dialah jua yang memimpin. Ayat ini isyarat kepada wajib ittiba' ma anzalallahu, mengambil apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu lebih utama, lebih wajib, lebih daripada kita ambil pandangan orang lain. Jangan berani-beranilah. Oh, ni hak Nabi cakap, ni orang cakap, kita boleh tolak hak Nabi. Jangan sekali-kali. Yang keempat, balik semula kepada ayat. Sebab ini dalam fawaid ilmiah, dia tu naik sikit. Saya pun cuba dah nak susun supaya tak menyusahkan para pencatat. Tapi kadang-kadang sukar kat kita sebab dia duk tarbawi ilmi. Tulis nombor ya. Yang keempat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tak jadikan dua hati dalam seorang diri manusia. Ulama kata al-qalbu lahu laisa lahu illa wijhatun wahidah. Hati kita ni satu. Kalau cenderung pada ni, dia akan tinggal yang ni. Itu dia panggil hati tu satu. Bila kita nak kepada tauhid, tinggalkan syirik. Sebab tu salah syirik itu. Pergi nak sekutu dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Makna tak solid hati tu. Cinta kepada Nabi, pergi cinta pula kepada benda-benda mungkar maksiat. Tak boleh. Ini dalam masalah pergantungan hati. Tuan-tuan tulis awal-awal lagi. Adapun masalah hubungan suami isteri, Allah benarkan hati dibelah 4. Tapi sebenarnya hati satu juga. Cuma darajat dia punya frekuensi itu. Yang mana pandai ambil hati suami, itulah yang disayangi. Wallahu a'lam. Saya tak nak campur dalam bab ni sebab saya tidak termasuk di kalangan orang yang berani. Tidak berani, bukan takut bini. Tapi orang panggil tak ada masa nak nak bincang ni. Yang kelima, wa ma ja'ala azwajakumul lati tuzahirun. Allah kalau kata bukan hak bini yang kamu zihar tu makmu. Ayat ini tanda tuan, at-tanbih ala tahrimiz zihar. Ayat ini jelas pengharaman melakukan zihar. Dia nak marah ke bini dia pergi sumpah, aku haram sentuhmu sebagaimana haram sentuh mak aku. Itu perbuatan haram. Jangan kata. Habis kalau dia tersalah juga macam mana? Balik semula kepada ayat Mujadilah. Di sana ada sumpah, ada macam mana nak bayar kafarah, ada macam mana. Kita sudah jawab di sana. Ayat ini sebagai orang panggil menyentuh hukum. Kalau saya nak pandak dia nak jelas ini jadi panjang pula. Teman-teman tengok dalam surah Al-Mujadilah. Kita sudah bincang panjang di sana. Hukum zihar. Baik. Yang keenam. Ni ibu-ibu, bapa-bapa, umi abah, dengar. Buka telinga, buka mata. Wa ma ja'ala azwajakumul lati. Masih ayat yang sama. Kata di ulama, yukrahu lirrajul. Dilarang, tidak disukai. Bagi seorang laki-laki ayyuna dia zaujatahu. Dia panggil isteri dia, dia panggil menamakan isteri dia dengan mahram dia. Tak boleh. Seperti dia kata, ya Umi, ibu, bila dia tu lahir awak? Dia melahirkan anak awak, bukan. Sama juga bini panggil suami, abah, ya ibu. Subhanallah, abah dengan ibu. Kenapa kau tukar status? Daripada adik, abang, ling, yang, kenapa panggil ibu dengan abah? Tukarlah tuan-tuan. Ada juga ustaz sahabat, saya tak kira. Yang pentingnya, para ulama telah menjelaskan bahawa makruh maknanya dilarang. Di kalangan ulama salah pun ada sebut tentang masalah ini. Larangan memanggil isteri dengan ibu, ataupun panggil adik-adik kita, panggillah dia dengan gelaran dia, dengan jawatan dia yang ada. Panggil isteri lah panggil. Kalau nak panggil ibu juga kena ada idafah. Contohnya kita kata anak dia nama apa? Nama Husin. Ibu Husin, Ummu Husin, Ummu Anas contohnya. Anak nama Anas, Ummu Anas boleh. Umi dengan ya nisbah, mak aku la. Panggil abi kepada ayah. Ayah, tukarlah tuan-tuan.
Payah sangat kena tukar, tak payah pun. Yang ketujuh, fi qawlihi ta'ala wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah kata, Allah nafikan ayat ini bahawa anak angkat bukan anak kamu, haqiqatan wala syar'an. Hakikat pun bukan, dari sudut syarak pun tidak berlaku. Habis apa dia? Bukan anak kita. Panggillah nama nak apa. Yang pentingnya budak tu tahu dia bukan anak kita. Tak boleh ustaz dia lari. Kenapa nak suruh dia lari? Dah kita bagi kasih sayang ke dia, kenapa lari pula je? Lari-lari ni kalau kita buat tak betul. Yang ke-8, wallahu yaqulul haq. Allah Taala jelas dia ni, wallahu yaqul, aku cakap betul ni. Jadi kalau Tuhan cakap pun kita tak nak dengar lagi, habis kita nak dengar cakap siapa? Tak ada lah nak cakap. Yang ke-9, ayat yang melegakan, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bi. Allah kata, tak adalah aku tak ambil kira apa yang kamu tersalah. Ayat ini menunjukkan kepada sa'atu rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Luasnya rahmat Allah Ta'ala, dia tak kira bersalah kalau kita tak tahu. Jadi kita zaman muda tu tak tahu, semangat sangat nak ke apa ni? Nak ke anak ni pergi ambil letak bank kita. Sekarang kita sudah tahu, taubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan yang tersalah itu. Yang terakhir, wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri Nabi itu sudah dianggap sebagai ibu. Karena itulah bila kita sebut nama isteri Nabi, kita panggil Ummul Mukminin Khadijah. Ummul Mukminin Saudah. Mana ibu orang mukmin, sebab Allah Ta'ala jawab, wa azwaju ummahatuhum. Isteri Nabi semua jadi bertitle mak kita. Mak dari sudut haram berkahwin dengan dia. Mak dari sudut kita wajib menghormati dia. Panggil menghormati dia, itu mak. Tapi bukan mak dalam makna mahram, seperti yang kita mak kita ni, kita boleh bermusafir, boleh buka aurat dan sebagainya. Tidak. Baiklah. Tamatlah kita. Alhamdulillah. 10 perkara telah kita jelaskan kepada kita semua. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung dalam ayat yang akan datang. Bermula ayat yang ke-7 sampai ayat berapa? Ayat 7 sampai ayat 8. 2 ayat je. InsyaAllah. Sebab kita ada sesi lain pula lepas tu kan. Jadi insyaAllah para pelajar sekalian, kita break situ dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.